Kau. Sekejap saya nak buat rakaman ni. Tunjuk putih ayam ni. Ni kurang asam punya ayam. Dia ada 3 ekor ayam jantan ni. Ya. 1 ekor betina. Ayam jantan ni dia tengah cari tempat untuk si betina ni bertelur. Ni seekor. Ni betina. Seekor lagi mana? Tu seekor lagi. Betul-betul bertanggungjawab lah si jantan ni. Tengok. Dia tengah cari tempat untuk betina tu bertelur. Ni seekor lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam Minda Tani Biak Tanam Sampai Jadi. On the way pergi kerja. Saya doakan agar kawan-kawan dalam keadaan sihat, bersama dengan keluarga. Semoga segala pekerjaan yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita juga berada di dalam keredaan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih pada kawan-kawan yang subscribe, yang view, like, komen serta share video saya. Saya ucapkan berbanyak terima kasih kerana anda menyokong channel YouTube saya ni. Saya akan memperbanyakkan lagi konten-konten yang menarik. Jadi kawan-kawan kena support lah saya. Support saya, share video saya, lebih ramai lagi yang mengetahui tentang kewujudan channel ni. Okey, untuk makluman kawan-kawan, saya lambat sikit post video ni sebab saya ada masalah teknikal. Komputer saya rosak. Jadi kepada kawan-kawan yang menantikan video terbaru saya saya minta maaf lah. Hantar baiki dah lah. Hantar baiki, tapi ambil masa jugalah. Sebab nak baiki kena pakai duit. Jadi saya minta maaf lah kepada yang menunggu video saya. Penuh kereta hari ni sebab dah lewat dah. Baiklah, sambil saya dalam perjalanan ke tempat kerja ni, saya nak kongsikan share dengan kawan-kawan berkenaan dengan seperti mana yang kawan-kawan dapat tengok dekat tajuk video saya ni. Saya sering kali menerima soalan-soalan yang sebegitulah. Soalan apa? Soalan daripada pelanggan. Pelanggan yang membeli anak pokok di tempat kita kerja lah, Pusat Pembiakan dan Pengeluaran Benih Bukit Go. Soalan yang sering saya terima adalah diorang ni tak percaya diorang ni tak percaya dengan anak-anak pokok yang dijual di luar. Maksudnya yang dijual di nursery lah, nursery luar. Dan ada juga yang jual di di pasar tani ke, pasar malam ke, di pasar-pasar ada juga jual anak pokok. Diorang tak percaya kan. Sebabnya
ketulinan anak pokok yang dijual tu diorang rasa tak yakin lah. Jadi untuk video kali ni saya akan share lah, ada beberapa tip lah, tak banyak pun. Tapi tip yang pertama, kurang-kurangnya tip yang saya bagi ni dapat memberi sedikit pendedahan lah kepada kawan-kawan, ya, dalam yang mana pendedahan yang mana kawan-kawan yang nak beli anak pokok lah, anak pokok di nursery luar. Okey, yang pertama, kena potong bahaya lah. Dah lah pakai selipar pasir tu. Tip dia, bila kita pergi beli anak pokok dekat nursery ataupun di mana-mana lah, di pasar tani ke pasar malam ke yang jual anak pokok tu, tanya dia ada bawa tak salinan atau sijil original lah. Sijil original, sijil ni dinamakan sijil Skim Pengesahan Bahan Tanaman, okay? SPBT, okay? Sijil ni akan dikeluarkan oleh Jabatan Pertanian, yang mana sedikit info lah, sedikit info kepada kawan-kawan yang nak beli anak pokok tu. Sijil ni akan dikeluarkan oleh Jabatan Pertanian. Jabatan Pertanian akan dikeluarkan kepada siapa? Kepada penjual. Akan dikeluarkan kepada penjual dan pembekal anak pokok bahan tanaman lah. Bahan tanaman ni anak pokok lah, anak pokok yang diklonkan, dikawinkan. Okay? Sedikit pengenalan lah, sedikit pengenalan. Saya cerita sikit pasal skim ni, Skim Pengesahan Bahan Tanaman. Sekurang-kurangnya dapat juga info kepada kawan-kawan kita yang di luar sana yang mana nak buka nursery ke atau nak jadi pembekal bahan tanaman, anak pokok. Skim ni sekarang dia tak berbayar lagi. Jadi mana yang nak buka nursery, yang nak jadi pembekal bahan tanaman tu, boleh dapatkan skim ni, sijil ni. Senang dan mudah saja. Anda pergi dekat website www.doa.gov.my, atau kawan-kawan boleh je type Skim Pengesahan Bahan Tanaman. Ada dekat deskripsi bawah tu, nanti saya akan sharekan laman web tu. Saya pun baca daripada laman web Jabatan Pertanian Malaysia. Rajin-rajin lah sikit kawan-kawan baca. Saya pun membaca, saya pun nak buat video pun kena membaca juga, kan salah info sekarang. Okey, apa faedah dia? Apa faedah dia kalau yang mana kawan-kawan nak apa faedah dia bila kawan-kawan dah jadi penjual, pembekal bahan tanaman ni? Yang pertama, faedah dia, alah bising lah pula. Tarik lah. Okey, yang pertama, dapat meyakinkan lah kepada pembeli-pembeli anak pokok. Bila kita tunjukkan sijil skim ni, akan membuatkan orang lain yakin lah. Akan meyakinkan, dapat meyakinkan pembeli-pembeli anak pokok. Itulah kelebihan dia, faedah dia, kebaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, faedah dia, Jabatan Pertanian akan membantu mempromosikan kita punya nursery lah. Dalam laman web ni juga, kawan-kawan boleh tengok nursery-nursery yang ada di Semenanjung Malaysia. Kawan-kawan yang mana nak beli pokok pun boleh tengok dekat nursery ni. Jadi salah satu inisiatif oleh Jabatan Pertanian Malaysia,
dan juga jabatan-jabatan pertanian di peringkat negeri. Dia akan membantu promosikan nursery yang ada di luar sana. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, Jabatan Pertanian akan memberi nasihat dan bimbingan lah. Itu tugas rasmi lah. Jabatan Pertanian dia memberi nasihat dan juga bimbingan kepada nursery-nursery yang ada di luar sana. Kita akan memantau lah dari segi penjagaan, kita punya pengurusan nursery kita macam mana. Jadi Jabatan Pertanian akan membuat pemantauan lah, dan juga pengesyuaran beberapa perkara. Lepas tu yang keempat, pembekal bahan tanaman ni akan memudahkan lah diorang ni untuk menjual anak pokok. Sebabnya orang dah yakin nak beli anak pokok kan. Jadi ada masalah lah. Dengan adanya sijil skim pengesahan bahan tanaman ni akan membantu. Akan membantu dua pihak sebenarnya. Akan membantu pembekal bahan tanaman ni, juga membantu pembeli. Jadi kawan-kawan kena dapatkanlah borang ni. Tak silap saya borang ni nama dia ABK1. Dia, kawan-kawan boleh tengok dekat laman web yang akan saya sharekan, saya kongsikan dekat deskripsi di bawah. Nanti kawan-kawan tengoklah. Tengok nota yang saya tulis di deskripsi tu. Kadang-kadang mungkin kawan-kawan terlepas kot nota yang saya tulis dekat deskripsi bawah tu. Kadang-kadang bila mana saya bercakap ni, dah cakap atas motor kan. Kadang-kadang saya terlepas, saya terlupa nak beritahu, nak cakap. Jadi saya akan letakkan di deskripsi di bawah. Jadi kawan-kawan tengoklah. Dia biasanya yang bahagian kawalan kualiti tanaman ni lah yang akan memeriksa. Dia akan memeriksa nursery-nursery yang mana nak buka nursery tu, bahagian kawalan kualiti tanaman di Wisma Tani Putrajaya. Tak silap saya arah 7, Persin 4, postcode 62624, Putrajaya. Bahagian tu, bahagian kawalan kualiti tanaman. Jadi boleh dapatkan lah, boleh telefon lah, tanya macam mana cara nak buka nursery, nak ada sijil tu. Telefon lah, jangan malu lah. Nak berjaya kan, jangan malu. Buat je. Orang tak suka ke, orang suka ke, kita buat je. Jangan pedulikan orang tu. Mula sekarang. Jangan cakap aku nak mula besok lah, aku nak mula minggu depan lah. Jangan. Pada saya, kawan-kawan kena mula daripada sekarang. Dan ni keluar topik dah. Baru satu tip. Tapi tip pertama ni yang sangat penting lah. Okey, berbalik kepada topik kita, kepada pembeli ni, kenalah minta. Jadi kepada pembeli yang nak beli anak pokok, tanya dia ada tak skim pengesahan bahan tanaman. Kalau tak ada, terpulanglah pada kawan-kawan nak beli atau tak nak beli. Pada kawan-kawan yang rasa tak yakin kepada penjual tu yang tak ada skim pengesahan bahan tanaman, kawan-kawan boleh terus pergi ke tip kedua saya ni. Tip kedua ni susah sikit lah. Iaitu kawan-kawan kena study dulu lah. Kena study dulu ciri-ciri anak pokok yang ada dijual di nursery, atau di mana-mana lah, di pasar tani atau di pasar malam ke. Kena study. Andai kata kalau pembekal tu menjual anak pokok durian Musang King sebagai contoh, benda famous kan, Musang King. Kita kena tahu ciri-ciri anak pokok Musang King macam mana. Daun dia berombak ke kan. Biasa
ciri-ciri anak pokok musangking ni, T197 ni, tepi daun dia berombak, berombak sikit lepas tu muncung dia sedikit tirus, muncung ekor daun tu sedikit tajam ke bawah, dan juga struktur daun-daun dia tu, kalau kawan-kawan dapat tengok belakang daun dia tu, dia macam kedudukan kaki lipan. Dia macam ni nak cakap, dia kiri dan kanan tu sama balance. Kiri dan kanan tu kedudukan yang sama. Dia tak ada daun kanan tu bawah, daun kiri tu atas sikit. Tak, Allah, dia sama. Jadi nak kenal anak pokok lah. Dan beberapa lagi lah ciri-ciri yang ada pada anak pokok. Tapi nak kenal anak pokok ni payah sikit lah, sebab dia kecil lagi kan. Biasa orang kenal pada buah je. Rasa, oh ni rasa musangking ni, biasa gitu je lah kan. Okay, dah 2 tip lah saya bagi. Okay, tengok, ini yang bahaya ni, nampak. Nampak keluar ya. Okay, tip yang ketiga. Tip ketiga ni mudah je. Ni dah, seterusnya kita dah kenal anak pokok apa semua tu. Ni lah tip yang ketiga. Kau nak laju-laju nak pergi mana? Ambil kau, pedemuk sekali. Tip yang ketiga, kita kena pastikan anak pokok dalam keadaan yang sihat lah. Anak pokok yang kita beli tu dalam keadaan yang sihat. Macam mana nak tahu anak pokok tu sihat ke tidak? Biasa kita akan tengok pada anak pokok dia, kita tengok pada daun dia, lepas tu kita tengok pengeluaran pucuk baru. Kalau ada, kita beli yang itu. Ada pengeluaran pucuk baru ke, pastikan anak pokok tu dalam keadaan sihat. Okey, tip yang keempat, kebiasaannya saya akan ada standard prosedur dalam kita nak mengeluarkan anak pokok. Sizing lah. Kita kena tahu size. Kita dah tahu anak pokok tu sihat, lepas tu kita boleh tahu dari segi sizing anak pokok. Biasanya anak pokok pengeluaran tunas tu kita akan jual saiz 1 kaki. Pengeluaran tunas yang baru, okey, yang telah dicantumkan tu, saiz dia 1 kaki. Lepas tu daun dia ada 8 helai. Biasanya itulah standard prosedur kita jual lah. Lepas tu ukur lilit, bagi diameter tunas baru tu, tak silap saya 0.5 cm atau 1 cm. Saya pun tak ingat, sebab saya tak selalu tengok yang tu. Selalu saya tengok panjang tunas tu dan juga beberapa helai daun lah, 8 helai daun lah. Biasa saya tengok yang tu je. Lepas tu tip yang terakhir, saya pun dah nak sampai dah ni. Tip yang terakhir adalah kita kena pastikan nursery yang kita nak beli tu dalam keadaan yang bersih. Yang mana kawan-kawan beli anak pokok dekat nursery, pastikan nursery tu dalam keadaan yang bersih. Okey lah, itu sajalah. Saya pun dah sampai dekat pejabat saya ni, bebel panjang. Terima kasih kepada kawan-kawan yang mendengar beberapa tip lah yang saya berikan ni. Semoga ia bermanfaat kepada kawan-kawan. Okey, semoga ianya bermanfaat kepada kawan-kawan. Jangan lupa share video saya. Lewat. Okay, jangan lupa like, komen serta share video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.